Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta maaf hari ini saya kena terpaksa ikut pengarah ke luar, ada tugasan keperluan keluar. Okey, untuk kertas yang pertama iaitu domain 1, yang ini korang isikan nanti tarikhnya saya dah berikan dalam grup WhatsApp, yang ini tarikhnya 7/9. Yang ini kalau tak salah dia adalah daripada pihak unit kaunseling sendiri, psikologi. Okey. So, untuk meletakkan refleksi kat sini, yang pertama, korang kena baca dekat atas ni lah. Okey, dalam kita sebagai pelajar di college community, untuk memastikan kita dapat apa yang kita inginkan. Contohnya, keputusan peperiksaan, kemudian kita kena pastikan selepas keputusan peperiksaan yang membanggakan, kita dapat melangkah ke alam kerjaya untuk memilih pekerjaan yang baik untuk diri kita dan juga keluarga kita. So, yang pertama, langkah pertama, kita mulakan dengan kenal pasti potensi dan kekuatan diri saya. Maksudnya dekat antara korang ini, sebenarnya saya nak jumpa lah sebab ada beberapa benda yang saya nak selesaikan dengan korang. Mungkin ada isu yang berbangkit, mungkin yang korang boleh adukan dalam kelas nanti. So, untuk yang langkah pertama, saya pasti dan sangat-sangat yakin, setiap korang ini dilahirkan memang adalah orang yang bertuah, manusia yang bertuah sebab dalam beribu manusia yang sepatutnya lahir melalui orang kata sainsnya, melalui sainsnya kita berlomba dengan beribu orang kata unsur-unsur yang akhirnya kita yang dapat dikeluarkan, dapat dilahirkan oleh ibu kita. So dekat situ sebenarnya kita dah kuat. Kita dah ada potensi diri yang perlu kita gilap supaya kita tahu bahawa kekuatan kita itu boleh diaturkan, boleh di-channelkan di kesesuaian kerjaya yang tertentu. Contoh, katalah korang ini adalah seorang yang pandai bercakap. Jadi korang kat situ mungkin ke arah bidang komunikasi, mungkin dari segi khidmat korporat, mungkin dari segi orang kata dari segi menjalankan promosi dan sebagainya. Ada di antara korang mungkin dari segi matematik memang padu, memang power. Jadi mungkin kat situ mereka dan anda sendiri boleh ambil bidang perakaunan selepas habis saja sijil dekat college community. Dan ada juga di antara korang mungkin kepakarannya ataupun kekuatannya adalah berbeza-beza pada orang lain. Jadi kita kena lihat kekuatan kita dekat mana supaya langkah kedua ini kita dapat mengenal pasti, akan dapatkan maklumat mengenai peserta akademik, kerjaya yang diminati dan maklumat kehidupan. Jadi maksudnya kita kena blend. Okey, kekuatan aku ni adalah aku pandai bercakap. Aku suka sangat bercakap. Jadi aku kena dapatkan channel yang mana aku boleh menjadi seseorang yang jadi contoh, kita dapat mengetengahkan diri kita ni di dalam public sebagai apa? Atau kalau korang ni adalah dari segi minat, dari segi bidang calculation. Okey, sekarang ni untuk sijil pengoperasian perniagaan, memang kita ke arah untuk menjadi seorang usahawan ataupun seorang penolong accountant ataupun kerani keuangan. Jadi kat situ, selepas habis sijil, kita dah tahu dekat mana kita nak melangkah untuk dapatkan gaji yang bersesuai dengan sertifikat kita, sijil ataupun korang nak sambung belajar dan sebagainya. Okey, langkah yang ketiga, bina matlamat dengan memadankan antara maklumat diri yang diperoleh melalui keputusan ujian psikometrik. Yang ujian psikometrik, tak salah saya, pihak Bonda ataupun unit psikologi telah pun menjalankan ujian psikometrik. Tapi kalau belum, kena beritahu saya lah dengan keadaan segera. Sebab dekat situ, korang dah tahu kekuatan diri korang tu macam mana. Kemudian korang dah tahu, okey, lepas ni aku nak sambung belajar, aku memang tak boleh terus kerja, aku kena sambung belajar. Aku kena dapat diploma untuk gaji lebih tinggi. Kemudian untuk orang yang option yang kedua untuk terus bekerja, mereka perlu ada ujian psikometrik supaya kita kena tahu bidang kita yang sesuai ni bidang apa. Adakah dia pemasaran, adakah dia perakaunan, adakah dia bahagian pengurusan dan sebagainya. So langkah 1, 2, 3 ni sangat-sangat penting supaya kita tahu kekuatan dalaman, potensi yang ada dalam diri kita dapat dichannelkan ke arah kerjaya yang sepatutnya sesuai dengan keadaan diri kita. Okey, itu secara umum lah. Jadi nanti untuk domain 1, korang kena buat refleksi, kena mengenal dia punya pendapatan dia. Yang tadi saya beritahu mengenal siapa diri sendiri, membina matlamat, membuat gambaran terhadap diri sendiri. So dekat sini, mungkin apa yang korang boleh reflectkan daripada penerangan saya adalah korang perlu memberitahu dekat sini kekuatan diri saya ini adalah sekian-sekian, di mana saya boleh mendapat sejumlah gaji yang lebih tinggi daripada sijil apabila saya sambung diploma, mungkin. Ataupun
kekuatan saya adalah berniaga ataupun menjalankan perniagaan. Jadi saya perlu mendapatkan cara-cara menjadi seorang usahawan sebaik saja selepas tamat sijil college community. Ini korang tanda tangan. Bawah ni saya tanda tangan. Okay, so tarikh tadi kat sini adalah pada 7 hari bulan 9. Okay, ini adalah tas yang pertama, kertas yang pertama. Okay, untuk kertas yang kedua adalah merujuk kepada kertas yang ada domain nombor 4. Okay. Yang soal ni kita dah buat dah. Korang pun dah hantar, Alhamdulillah. Dan saya dah baca dah. Okay. So, untuk kertas yang kedua, domain nombor 4, ini perlu saya terangkan sedikit. Okay. Berkenaan tentang perancangan tugasan harian. Okay. Untuk pengetahuan korang, kita ada satu quadrant ataupun panduan yang ditulis oleh Covey. Inilah orangnya. Okay, Stephen Covey. Okay, alright. So, dalam kehidupan seharian kita ada urusan yang penting. Ada urusan yang tidak penting. Yang penting pun terbahagi kepada dua, segera dan tidak segera. Tidak penting pun terbahagi kepada dua. Ada yang tidak penting yang perlu disegerakan, ada yang tidak penting yang tidak perlu kita segerakan. Contoh, okay, penting. Ujian, projek, tugasan, masalah mendesak, belajar untuk peperiksaan, membuat latihan, meringkaskan nota, memanggil pembelajaran. Ini semua ni 8-8 ni mungkin penting. Tetapi kita kecilkan lagi. Di antara 8-8 ni, ada 4 yang perlu disegerakan. Mungkin kita ada ujian esoknya yang perlu kita belajar. Mungkin ada projek yang perlu diselesaikan. Ada tugasan yang perlu dihantar. Ataupun ada masalah mendesak. Contoh, orang kata motosikal rosak dan sebagainya. Yang itu penting dan mendesak. Kalau motosikal tu tak boleh digunakan, so macam mana korang pergi kuliah? Contoh. Tidak segera pula, penting juga belajar untuk peperiksaan. Tetapi oleh kerana ada ruang masa yang kita tahu, okey, exam ni ada lagi 2 bulan. So, kita boleh buat anggaran. Okay, setiap 2 hari sekali kita kena fokus pada revision. Ataupun buat latihan. Latihan tambahan lah. Kemudian meringkaskan nota. Ada banyak nota yang lecturer dah bagi. Korang buat nota ringkas. Buat orang kata mind mapping. Kemudian memahami pembelajaran. Okay, tidak penting. Ada 8 ni. Contoh, ada gangguan telefon. Ada gangguan di panggilan telefon. Surat menyurat, laporan mini mesyuarat, bermain di komputer, bersembang, telefon, aktiviti santai. Tapi tidak penting ni pun terbahagi pada dua. Satu, segera. Gangguan. Contoh, korang ada gangguan orang luar. Ataupun orang dalam kelas. Ataupun kelas sebelah. Jadi macam mana nak diatasi? Panggilan telefon, memang dia tidak berapa penting sangat. Tapi kena lihatlah, ada yang perlu disegera angkat, ada yang tidak perlu disegera angkat. Yang segera mungkin mak ayah telefon, segeralah kena angkat. Yang tidak dikenali, kemudian kita angkat. Macam itu. Kemudian ada surat menyurat, ada laporan ke mini mesyuarat yang korang kena buat. Okay, kemudian ada yang tidak penting dan tidak segera, bermain komputer. Yang ini memanglah takkanlah kita memang student life asyik belajar 24 jam. Kita perlu kena divert. Maksudnya kena tukar untuk riliskan sedikit ketegangan, tension ataupun sebarang rasa kesukaran masa belajar dengan mungkin ada bermain komputer ataupun kita bersembang. Takkanlah kita duduk ulat buku hanya di dalam bilik saja. Perlu kita bersembang dekat housemate supaya rumah kita jadi lebih, orang kata, lebih barakah. Tidak buat urusan sendiri, tak bergaduh ke apa. And then telefon sama juga. Telefon yang tidak segera, yang tidak macam girlfriend, boyfriend ke dan sebagainya. Dan juga aktiviti santai. So, aktiviti ni sebenarnya telah dikenalkan oleh kuadran Stephen Covey pada 2008. Effective people stay out of quadrants 3 and 4 because urgent or not, they are not important. They are also shrink quadrant 1 down to size by spending more time in quadrant 2. Quadrant 2 is the heart of effective personal management. Ini beritahu lah. Okey. Kemudian kita masuk kepada student learning time, SLT. Okay, jam pembelajaran pelajar merupakan sejumlah masa yang diperuntukkan oleh korang lah pelajar untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran termasuk aktiviti penilaian bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran. Jumlah masa yang diperlukan untuk mempelajari komponen kurikulum tertentu ialah ada 4. Masa pertemuan bersemuka, ini dalam kelas. Masa pertemuan tidak bersemuka mungkin secara online. Macam saya ni dah. Kena masa pembelajaran sendiri, ni korang punya masa. Dan juga masa penilaian. Sekiranya ada exam, kuis, ujian dan sebagainya. So, dekat sini, jam pembelajaran secara umumnya berbeza mengikut faktor peribadi. Antaranya keupayaan intelektual, pengalaman hidup dan pendidikan terdahulu. Okay, so sekarang ni, jadual kat bawah ni, muka surat 19 dalam modul cakna korang. Jadi di bawah ni sebenarnya dapat membantu korang tau dalam membuat agihan masa pembelajaran yang diperlukan dan boleh dicatatkan ke dalam perancangan mingguan. Contoh, warna biru ni aktiviti pelajaran yang berada di kolej. Tempoh masa ni memang dah di-stated dalam peraturan dalam kolej ataupun jadual waktu.
Persediaan belajar sendiri dan cadangan masa ni adalah korang sendiri yang tentukan. Contoh kuliah. Katalah masa kuliah tu 1 jam. Sama ada dia subjek biasa ke subjek suka. Kalau dia kuliah 1 jam, korang perlukan kalau subjek biasa, anggaran untuk persediaan baca dulu nota tu sebelum masuk kelas 1 hingga 2 jam. Kalau subjek suka ataupun topik suka, subjek tu okey, mungkin ada topik-topik yang suka. Jadi korang kena buat persediaan membaca terlebih dahulu sebelum masuk kelas 3 jam atau lebih. Tu cadangan dia. Okay, tugasan tutorial. Masa yang diberikan mungkin dalam jadual 2 hingga 3 jam je. Kalau persediaan belajar sendiri, kita kena siapkan tugasan tutorial di mana jumlah waktu yang kita peruntukkan 1 hingga 2 jam saja. Guna makmal. Makmal ni rasanya korang tak ada makmal rasanya. Tapi kalau ada, jam dalam jadual waktu biasanya 2 hingga 4 jam. So makmal biasanya kena buat persediaan dalam laporan bertulis. So untuk buat persediaan dalam laporan bertulis, jumlah masa yang dicadangkan korang peruntukkan 2 hingga 3 jam. Presentation, biasalah kan, sebagai student kita kena present, ada grouping dan sebagainya. So sebelum present 2 jam kat kelas ni, kita kena buat persediaan pembentangan antara 3 hingga 4 jam. Yelah, kena buat slide, kena rehearsal, kan? Then kita ada kerja khusus atau tugasan di mana kalau biasanya minimum 2000 perkataan. Okay, so kat sini kita kena buat persediaan lah tugasan kerja khusus. Biasanya 10 hingga 12 jam, maksudnya separuh hari. Sebab kita kena rancang apa yang kita nak tulis, tak adalah orang kata boring, hangus kan. And then ada pembelajaran berasaskan masalah. Ini kalau ada kajian kes dan sebagainya lah, case study. So 2 hingga 3 jam. So kita kena buat persediaan belajar sendiri dari segi apa? Perbincangan, persediaan perbincangan, ada grouping, kumpulan perbincangan. So masa yang diperuntukkan kalau belajar 2-3 orang 1 hingga 2 jam. Kalau kumpulan 2 hingga 3 jam. Itu maksudnya. Jadi ini adalah cadangan dalam jadual korang. Okay, yang dalam jadual waktu. Dan persediaan belajar sendiri mengikut masing-masing. Jadi dekat sini, saya nak korang, okay, sebelum tu kita masuk tips penguasaan masa efektif. Yang saya nak korang tu, saya nak masuk dekat sini. Dekat sini, okay, kuadran dengan juga ni, aktiviti ni. Okay, so untuk tips penguasaan masa efektif, okay, dia ada 5 step. Yang pertama, kita kena kenal pasti prime time dan masa penat. Prime time ni masa yang kita paling efektif. Ada orang, dia paling segar waktu pagi. Ada orang tu waktu malam. Jadi korang kena pastikan kat mana waktu segar korang. Kalau 1/3 malam, contoh bangun tengah malam, solat taubat semua, and then terus study, itulah prime time korang. Kalau masa penat korang, contoh, biasanya penat ni macam lepas asar kan. Kita punya gerah dah jatuh. Jangan korang study kat sini pula. Dia takkan masuk. Step yang kedua, tips kesan musuh kita. Siapa musuh kita? Selain daripada kawan-kawan yang mungkin menjatuhkan kita. Mungkin ada. Musuh masa adalah diri saya sendiri dan orang lain. Contoh, menjawab panggilan telefon terlalu lama. Melepak dan melakukan aktiviti sosial yang tidak berfaedah. Okay? Mungkin coupling yang terlalu lama kan. Belum sampai masanya lah. Bagi saya belum sampai masanya korang couple lah. Sebab korang belum memberikan orang kata manfaat kepada ibu bapa. Kena bayar tu orang kata jasa ibu bapa dengan kerjaya korang, dengan gaji korang tu. Barulah coupling tu berlaku. Sepatutnya lah. Step yang ketiga, tips tetapkan masa untuk menyelesaikan suatu tugas. Bataskan perbualan telefon, kurangkan menonton televisyen, media sosial, atasi kemalasan dan kelesuan. And then, tidur sebentar antara waktu napping. Kalau dekat Jepun, biasanya dia akan wajibkan pelajar sekolah rendah ni tidur antara pukul 12.30 hingga pukul 1, setengah jam. Macam korang pun mungkin jadual waktu habis pukul 1. Mungkin sebelum zuhur tidurlah dalam 15 minit dan sebagainya. And then checklist penggunaan masa mengikut keutamaan teknik kuadran yang tadi. Okay, yang ni lah. Okay, jadi yang kan teknik kuadran yang atas ni. Okay, yang ni. Okay, muka surat 17 tu. Okay, jadi kertas yang saya beri kepada korang ada 3 halaman. Domain nombor 4 yang ni refleksi. Kemudian kuadran kat sini. And then yang sini aktiviti perancangan harian. So korang penuhkan. Refleksi ni apa yang korang dapat daripada yang terbaru ni tentang kuadran dan sebagainya. Tarikh hari ni. And then pembelajaran berkesan ni nama korang SPP 1. Kemudian letakkanlah apa yang korang rasa penting dalam hidup korang yang perlu ada segera, tidak segera. Dan apa yang korang rasakan tidak penting. Tapi ada yang perlu disegerakan, ada yang tidak disegerakan. Boleh copy paste daripada yang tadi, yang ini. Tapi kalau boleh jangan 100% sama. Sebab setiap orang tu berbeza-beza. Okay, so and then seterusnya korang buat halaman yang kertas yang kedua dia ada halaman depan belakang tau. Sebahagian belakang dia ada aktiviti 2 perancangan harian. Korang letakkan bermula korang bangun tidur. Contoh, korang bangun tidur katalah pukul 5 pagi. 5 pagi kat sini korang buat apa? Contoh, persediaan ataupun mandi dan solat subuh. Sampailah korang tidur.
Sampai katalah tidur pukul 12.30 malam. Tulis ni, tidur. Okey. So korang hantar ada kertas 1, kertas 2 pada hari esok sebelum pukul 12 tengah hari. Okey. Jadi itu sahaja untuk kali ini, insya-Allah, dan kalau ada sesiapa yang ada masalah di dalam kelas boleh berjumpa saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.